Sebab yang terlepas tu dia ada khilaf pada nak ambil hukum asli ke tidak pada jalan yang keluar. Maka diberi hukum asli sekalian hukum asli. Hingga haram memandang kepadanya. Hingga haram memandang kepadanya kepada yang kejadian. Bukan. Hingga haram kepadanya kepada jalan keluar. Yang di atas aurat. Mana yang terletak di kawasan atas pada aurat. Jadi misalan kita kata seorang itu dia kubul dan dubur tu yang biasa kita kencing, yang biasa kita ni qada hajat keluar kat situ, tapi dia ni tertutup. Kubul dan dubur tertutup. Kita katanya dia kencing keluar daripada telinga kanan. Qada hajat besar keluar daripada telinga kiri. Misalan. Artinya keluar kat leher masalah. Dia qada hajat keluar ikut ada lubang kat leher, keluar kat leher itulah. Maka di situ tu kalau keluar kat telinga, maka telinga tu macam kubul dan dubur. Kalau dia kencing keluar kat telinga kanan masalah. Qada hajat besar keluar kat telinga kiri. Maka telinga kedua-dua belah tu macam kubul dan dubur. Maka haram memandang kepadanya. Kalau tengok kepada tu haram. Nisbah bagi orang luar tu haram bagi orang lain tengok kepada telinga. Yang di atas pada aurat. Memanglah telinga tu dia duduk sebelah atas daripada aurat. Sebab aurat kalau orang lelaki, aurat bagi orang lelaki sebelah atas pada pusat, yang antara pusat dan lutut. Mana sekiranya kalau lubang itu terletak di atas pada pusat sekalipun haram memandang. Dan tutupkan dia dan wajib tutup sebagai aurat. Jadi wajib tutup. Wajib kena tutup. Sebab dia seolah katanya kemaluan. Sebab dia tu seolah katanya kemaluan bagi dia. Dan jika berlawan wajib tutup kerana ia hukum asal dan wajib buka kerana sujud seperti terbuka pada dahinya. Didulukan hukum menutup bagi aurat, maka hendak sujud atas tutupnya seperti banding sakit yang ada di atasnya asabah. Dia katanya jikalau berlawan, contohnya masalah dia misal kata lubang terbuka yang dia qada hajat tu ada kat dahi. Ada kat dahi. Apabila ada kat dahi, kita nak sujud kena buka dahi. Tapi dia qada hajat keluar kat dahi, maka hukumnya kena tutup. Sebab itu ialah kemaluan bagi dia. Dia kata jika ada berlawan wajib tutup kerana hukum asli. Sebab kita katanya kat dahi itulah jalan yang dia qada hajat. Maka ambil hukum asli dan wajib buka kerana hukum sujud. Sujud kena buka dahi. Maka macam mana nak buat? Seperti terbuka pada dahi. Mana lubang qada hajat, jalan qada hajat dia tu ada kat dahi. Didahulukan hukum tutup. Mana dia dulu, mana mesti tutup. Mana sujud di atas tutup, itulah. Didahulukan tutup bagi aurat. Sebab kat dahi itu ada jalan qada hajat, wajib ditutup, maka kena tutup. Maka tengok dia kata, maka hendaklah sujud atas tutupnya. Tak boleh buka. Kalau buka, batal solat. Nak bandingnya seperti banding sakit. Orang sakit. Sakit yang ada di atasnya, atas dahi asabah, yakni balut. Yakni balut.
yang tiada dapat ditanggalkan dia, dibuangkan dia, kan balut sebab takut mudarat. Banding katanya seorang itu dia ada sakit kat dahi, kat kepala, maka dia balut dahi dia. Maka tali balut, benda yang balut, yang tapal kat dahi itu sekiranya kalau buang tu jadi mudarat, maka tak payah buang dah. Kita sujud di atas benda tu lah. Walaupun tidak bukakan dahi, maka dimaaf. Maka wajib sujud atasnya dengan tiada diiadahkan sembahyangnya. Jadi maknanya sujud di atas tu lah. Macam orang yang sakit, ada sakit pada dahi, dia kena balut, dia kena tapal dengan suatu benda, maka sekiranya kalau nak sujud tu, sujud di atas benda tu, sebab mudarat kalau dia buang. Kalau buang tak mudarat, wajib kena buang. Ini sekiranya kalau buangkan tapalan ataunya balut sana itu memberi mudarat kepada dia seperti lambat sembuh masalah, maka boleh dia solat dengan ada berlapitan di antara dahi dengan tempat sujud. Sah sembahyang dia dengan tidak ulang balik, dengan tidak iadahkan sembahyangnya. Dan demikian lagi datang khilaf pula antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Kata Syekh Ramli, sekalian hukum yang kami berikan tempat asal yang tersebut itu masalah jalan yang ada kat telinga, kat dahi seperti misal tadi, jikalau bukan lubang yang sedia, dan jikalau ada lubang yang sedia seperti mulut. Jadi tadi itu masalah katanya wajib kena tutup, wajib haram memandang. Dia kata jikalau lubang yang jikalau bukan lubang yang sedia, hukum yang dikata oleh Syekh Ramli tadi haram memandang, wajib kena tutup sebagai aurat. Jika bukan lubang yang sedia, yang ada pada sedia, dan jika ada lubang yang sedia seperti mulut atau hidung atau telinga, maka tiada diberi hukum asli. Begitu ya. Jadi yang Syekh Ramli kata tadi, kalau gitu telinga tak masuk. Yang Syekh Ramli kata tadi itu, dia katanya ambil hukum asli, sekiranya kalau lubang tu bukan lubang yang sedia ada. Kalau maknanya seperti di dahi, seperti kat belakang, seperti kat leher, begitu. Tapi kalau keluar hajat dia daripada dia nak qada hajat, keluar kat hidung, keluar kat mulut, keluar kat telinga, maka tiada diberi hukum asli. Begitu. Kalau begitu yang saya buat misal keluar kat telinga tu salah. Maka tiada diberi hukum asli, yakni tiada batal wuduk dengan keluar sewaktu daripadanya. Begitu. Jadi mengikut Syekh Ramli itu kata batal wuduk sebab keluar, haram memandang, wajib tutup. Wajib tutup tadi itu sekiranya kalau lubang yang keluar tu bukan lubang yang ada pada sedia lagi. Maknanya kalau lubang yang sedia seperti dia qada hajat keluar kat mulut, kat hidung, kat telinga, maka keluar pun tidak membatalkan wuduk. Seperti keluar tahid pada mulutnya, dan kencing pada umpama hidung, tiada batal wuduk. Begitu. Itu mengikut kata Imam Ramli. Kata Syekh Ibn Hajar, batal wuduk dengan keluar salah satu daripada mulut dan hidung dan telinga. Begitu. Ini masalah mana ni? Masalah jalan asal tertutup semula jadi. Jadi Syekh Ramli dia katanya kalau keluar daripada jalan yang sedia seperti jalan mulut, hidung, telinga tidak membatalkan wuduk. Syekh Ibn Hajar katanya batal wuduk. Maka adalah khilaf antara kedua syekh itu pada kejadian, maknanya tertutup semula jadi. Adapun yang kedatangan
dengan ittifaq keduanya. Tidak ada khilaf. Ittifaq mana tidak ada khilaf keduanya, dua syekh. Kalau jalan asal tu ada, tiba-tibanya kencing keluar kat mulut, kat telinga, kat hidung, maka itu ittifaq tidak batal wuduk. Sebab ia jadi macam tubik hingus, keluar hingus, keluar muntah gitu ya. Macam kita ni lah. Kalau jalan asal tu terbuka, lepas tu tibanya muntah keluar tahi masalan. Artinya keluar kencing kat hidung masalan. Maka tidak membatalkan wuduk. Sebab hukumnya keluar muntah seperti keluar hingus. Mas'alatun. Kata Madabiri pada Hasyiah Tahrir, pada asal terjemah ini, tajuk ni lah, tajuk masalah keluar sesuatu daripada dua jalan. Pada kata dahulu, keluar salah suatu dari keluar suatu daripada salah satu daripada dua jalan yang lain daripada mandi dirinya. Tajuk tu lah. Dan dikandak dengan keluar suatu itu jika dengan yakin. Jika yakin keluarnya. Maka jika syak, ia adakah keluar daripadanya suatu atau tiada. Gini, dia masalah katanya Syekh Madabiri sebut dalam tajuk ni lah. Tajuk masalah keluar sesuatu daripada suatu benda daripada mana-mana satu daripada dua jalan kubul dan dubur. Yang lain daripada mandi dirinya. Sebab mandi diri, air mandi wajib memandi. Masalahnya dia katanya dan dikandak dengan keluar suatu jika dengan yakin. Jadi membatalkan wuduk tadi. Keluarkan kubul, keluar daripada suatu benda daripada kubul dan dubur yang membatalkan wuduk itu jikalau yakin keluarnya, itu membatalkan wuduk. Fahamnya, maka jika syak, ia seorang. Ini lain dah lain dah daripada masalah jalan asal, jalan baru apa semua tadi itu dah habis. Jadi kembali kepada asal masalah kitanya, batal wuduk sebab keluar benda daripada kubul dan dubur. Kembali pada asal masalah. Tapi masalah katanya Syekh Madabiri itu dia bahas, dia katanya keluar suatu benda daripada jalan atau daripada jalan dubur itu nak jadi batal wuduk, syarat kena yakin kata ada keluar. Syarat kena yakin kata ada keluar. Maka jika syak, ia seorang. Maknanya berpapah. Adakah keluar syak macam mana? Adakah keluar daripadanya, daripada salah suatu daripada dua jalan atau tiada. Bismillah. Jika syak ia adakah keluar daripadanya, daripada salah suatu tu, keluar suatu benda. Atau tiada keluar. Itu yang dia syak. Keluar tak keluar. Jawabnya tiada, tiada satu lagi. Tiada binasa wuduknya. Kitab tu ada terjatuh. Jadi naknya, maka jika syak ia adakah keluar daripadanya suatu atau tiada binasa wuduknya. Dua kali, tiada dua kali. Jika syak ia adakah keluar daripadanya suatu atau tiada keluar. Maka hukumnya tiada batal wuduk. Tiada binasa wuduknya, tiada batal wuduk. Jadi
Jadi jadi masalahnya contohnya dia tengok kat kain dia, tengok kat seluar dia tu ada basah. Dia tengok ada basah. Tapi basah ni basah air kencing ke basah kena hujan? Atau basah sentuh dengan air? Ada air kena kat situ. Maka sekiranya kalau dia syak, maka kita hukumnya tidak batal wuduk. Contohnya masalah keluar angin masalah. Kita duduk diam-diamnya terasa macam keluar angin. Sekali rasa macam tak ada keluar. Tapi ada rasalah sakit perut tu adalah. Tapi tengok keluar ke tak keluar. Jadi tak yakin kata keluar. Maka nak jadi batal wuduk, keluar dengan secara yakin, tapi kita tambah sikit, keluar dengan secara yakin, artinya berat sengka. Ghalabatul zan. Zan keluar yang berat, yang kuat. Sekiranya kalau syak, mana 50-50 tu, 50 sebelah balik keluar, 50 sebelah balik tak keluar, maka hukumnya wuduk tidak batal lagi. Wuduk tidak batal lagi. Jadi masalah nak jadi batal, kita nak hukum kata batal tu sekiranya kalau yakin ada keluar, artinya zon yang kuat. Kata ada keluar benda, suatu benda daripada mana-mana satu daripada dua jalan. Kalau syak tidak membatalkan wuduk. Kerana syak tiada mengakatkan yakin. Sebab kaedahnya begitu. Kerana syak tiada mengakatkan yakin, yang syak itu tiada mengakat akan hukum yakin. Akan yang yakin, akan hukum yang dapat dengan yakin. Kerana syak tiada mengakatkan yakin. Asyaku la yuzalu bil al-yakin la yuzalu bisyaki. Kaedah usul fiqh, kaedah fiqhnya al-yakin la yuzalu bisyaki. Yakin tidak dihilangkan hukum yakin tu dengan syak. Jadi yakin macam mana? Sebab kita belum pada nak syak batal tak batal, makna kita ada wuduk. Kita yakin katanya kita ada wuduk. Contohnya masalahnya kita selepas pada solat. Selepas pada kita solat, memanglah dalam masa kita solat, kita ada wuduk dengan secara yakin. Kalau tak yakin, kita tak solat. Selepas pada kita solat, kita yakin juga kata ada wuduk. Kemudian duduk selepas pada kita solat tu dalam keadaan kita ada wuduk. Tiba-tibanya, tengok kat kain tu ada basah. Basah ni basah kena air biasa je, ada air tumpah kat kain ke, artinya ada keluar kencing. Maka syak. Jadi syak maknanya kita kencing ke tidak. Maka syak tu ialah batal ke tak batal. Hukum yakinnya kita tidak batal. Yakinnya ialah tidak batal. Syak ialah batal ke tidak. Maka kita ambil hukum asal, hukum yakin ialah tidak batal wuduk. Sebab batal tu syak saja, yang kita yakin ialah wuduk tidak batal. Jadi hukum yang yakin sekarangnya ialah kita tidak batal wuduk. Yang kita syaknya batal wuduk. Maksudnya begitu. Sebab asal kita lepas solat, yakin kata ada wuduk, tiba-tiba datang syak. Syak di mana? Batal wuduk. Batal wuduk tu syak, yakin tu ada wuduk, maka syak tak boleh menghilangkan akan yakin. Sebab yakin dia kuat, syak tu tak kuat. Maka yang syak yang kuat, yakin yang dhaif, yang tak kuat, maka yang lemah tak boleh menghilangkan yang kuat. Jadi hukumnya pendek katanya masalah apabila kita berpapah, kita syak, ada keluar ke tak ada keluar, rasa macam keluar tapi tak pasti.
Macam kita duduk, rasa macam ada keluar angin, tapi tak mesti, tak yakin. Dalam keadaan 50-50 gitu, teruslah kita solat kalau nak solat pun. Bahkan jikalau syok ia pada demikian itu pada keluar sewaktu atau tiada, memadalah dengan ia mengambil wuduk ihtiyat. Wuduk ihtiyat saja. Kalau syok, jadi maknanya kalau nak terus solat pun boleh sebab hukumnya tak batal wuduk. Sebab kalau kita syok lah, tapi kita kena tahulah. Kena tahu katanya syok tu macam mana. Syok tu jadi terasa tak ada berat kepada sebelah mana-mana. Tak ada berat kepada tak keluar, tidak ada berat kepada keluar. Bahkan keluar dan tak keluar benda daripada dua jalan tu sama berat. Itu jadi syok. Kalau sama berat tu, maka jadi syok. Maka sekiranya kalau syok keluar ke tak keluar, ada keluar benda ke tak keluar, keluar angin ke tak keluar angin masalah, maka hukumnya wuduk kita tak batal. Apabila hukum wuduk kita tak batal, kalau kita nak terus salat, nak terus menanggung Quran, buatlah, tak ada mengapa. Tak ada masalah sebab hukumnya wuduk tidak batal. Tetapi kalau kita nak ambil wuduk dengan secara ihtiyat, boleh. Apabila kita syok, kita pun ambil wuduk sekali lagi pula. Sebab wuduk ni, pada awal-awal bahasan wuduk tu, disunat kita tajdid wuduk. Contohnya masalahnya apabila kita selepas pada kita solat maghrib. Apabila kita tidak yakin tidak batal wuduk. Apabila nak solat isya, sunat kita ambil wuduk lain pula sebagai wuduk tajdid. Sunat. Nak satu solat, satu wuduk. Satu solat, satu wuduk. Walaupun wuduk yang pertama tidak batal sekalipun, sunat kita ambil wuduk sekali lagi sebagai wuduk tajdid. Maka di sini, masalah tengok tadi tu, masalah apa dia tadi? Masalah wuduk tajdid tu kita yakin kata kita tak batal wuduk. Kita yakin kata kita tidak batal wuduk, tetapi apabila nak solat sekali lagi pula sunat kita tajdidkan wuduk. Maka sini lebih aula lagi lah. Apabila datang syak batal tak batal, nak bagi elaknya kita ambil wuduk lah. Tapi wuduk tu bukan dengan sebab kita batal wuduk. Bukan dengan sebab kita batal wuduk, sebab hukum wuduk kita tidak batal. Hanya ambil wuduk untuk nak ambil ihtiyat, ambil beringat. Ambil balik sedap. Ambil sebelah balik yang memuaskan hati. Maka kita ambil wuduk ihtiyat. Wuduk ihtiyat ni maknanya kita buatkan suatu perkara untuk nak memuaskan hati, untuk nak ambil beringat. Ambil sedap. Apabila kita ambil wuduk sekali lagi pulaknya, apabila kita ambil wuduk sekali lagi, puas hatilah kitanya untuk nak solat. Tapi kalau kita datang syok saat itu batal tak batal, tapi hukum fiqhnya dia katanya wuduk kita tak batal. Tapi apabila kita solat dengan keadaan begitu, takutnya rasa tak puas hati. Jadi begitu kot. Jadi tak puas hati. Maka kalau kita ambil wuduk sekali lagi, maka hilanglah. Begitulah. Jadi maknanya dia ihtiyat ni maknanya ambil sebelah balik kurang. Ihtiyat tu maknanya kita ambil sebelah balik kekurangan. Kita ambil sebelah balik kekurangan. Kalau dalam bahasa Arab katanya al-akhdhu bil aswa'i. Ihtiyat tu mana al-akhdhu ambil bil aswa'i dengan yang paling jahat. Mana paling kurang lah. Batal tak batal. Kalau mengikutnya hukum tak batal. Mengikut hukum fiqhnya kalau kita syok batal tak keluar hukumnya tak batal. Seperti kita syok. Contohnya kita syok pada
ketika pada malam yang gelap, dalam masa gelap, dalam gelap tu ada sentuh dengan kulit seorang. Ada sentuh dengan kulit seorang, kemudian kita syok. Seorang yang kita sentuh kulit dia tu adakah lelaki atau perempuan? Maka hukum wuduk tidak batal. Macam dalam kita tawaf tu lah. Pada masa kita tawaf tu, biasanya kita berjalan tawaf tu, setengah orang berjalan tu, tangan dia berlimbah. Bergerak begitu-begitu kiri kanan. Tiba-tibanya hujung jari dia tu ada sentuh dengan kulit seorang. Tapi orang yang ada kat tepi tu ada juga orang perempuan, ada juga orang lelaki. Maka kita tidak yakin, bahkan kita syok. Orang yang kita sentuh kulit dia tadi adakah perempuan, adakah lelaki. Hukumnya apa dia? Tidak batal wuduk. Teruslah tawaf. Sebab ada kat tepi tu, malaikat ada kat tepi kita, kat keliling kita, kat belakang kita tu orang perempuan semua, bukan orang lelaki yang ajnabi. Orang perempuan ajnabi semua, memanglah tak ada orang lelaki sentuh dengan orang perempuan lah. Tetapi kalau kawasan di halaman tawaf tu ada orang lelaki, ada perempuan, tiba-tibanya kita terbijak kaki dia masalah, tak tahu kaki perempuan ke kaki lelaki, atau tangan kita tersentuh dengan tangan seorang, tak tahu kata tangan dia tu tangan orang lelaki ke tangan orang perempuan, hukumnya tidak batal wuduk. Sebab kita tak yakin. Maka tapi nak ambil ihtiyatnya ialah kita buat mengikut apa yang kekurangan. Apa dia? Kita walaupun hukum tu tidak batal wuduk, tapi kita ihtiyat, kita ambil wuduk jugalah. Tapi ambil wuduk jangan ingat kata ambil wuduk kerana batal wuduk. Jangan ingat kata ambil wuduk tu kerana batal wuduk, sebab hukumnya tidak batal wuduk. Hanya ihtiyat, ambil sebelah balik, buat mengikut apa yang kekurangan. Apa dia? Batal wuduk. Yang penuh ialah tak batal, yang kurangnya ialah batal wuduk. Maka kita pun ambil wuduk, tapi cara niat macam wuduk biasalah. Saja aku mengambil wuduk, saja aku mengangkat hadas kecil, saja aku menunaikan fardu wuduk. Tapi wuduk itu wuduk ihtiyat, bukan wuduk kerana batal wuduk tu tak. Bukan wuduk kerana kita berhadas tu, bukan. Dia nak akad seakan-akan dengan wuduk tajdid. Gitu. Macam dalam masa tawaf tadi, nak ambil ihtiyatnya, nak bagi memuaskan hati, kita pergi ambil wuduk dah. Tapi kalau nak terus tawaf, boleh, tak mengapa, sah tawaf, sebab kita tak yakin sentuh dengan orang lelaki ke sentuh dengan orang perempuan. Begitu. Sebab tu dia katanya, bahkan jikalau syok ia pada demikian itu, memadalah ia dengan mengambil wuduk ihtiyat apabila tiada kenyataan kelakuan bagi seorang, tak nyata, keluar benda ke tak keluar benda, jadi maknanya batal wuduk ke tak batal wuduk. Tetapi jika berniat mengangkat hadas, jika ada berhadas, dan jikalau tiada, maka aku tajdid wuduknya, sah niatnya. Dia niat begitu. Dia syak keluar benda ke, ada keluar ke tak keluar. Maka dia pergi ambil wuduk, tapi wuduk tu wuduk ihtiyat. Dia masa dia tawaf, dia terpijak, artinya tersentuh tangan seorang. Tak tahu kata orang tu orang lelaki ke orang perempuan. Maka dia pergi ambil wuduk lah. Tapi kalau mengikut hukum fiqh tu memadai tawaf dia sebab wuduk tak batal. Maka dia ambil wuduk. Apabila dia ambil wuduk, dia niat begini. Apabila dia ambil wuduk, wuduk ihtiyat dia niat begini. Boleh ke tidak? Dan dia macam mana? Jika dia katanya, jikalau berniat mengangkat hadas, jika ada berhadas, jikalau tiada, maka aku tajdid wuduk. Niat dia begitu sah.
Jadi dia ketika dia niat tu, dia niat. Saja aku ambil wuduk kalau aku batal wuduk. Kalau wuduk aku tak batal, maka jadi wuduk tajdid. Dia niat begitu. Masa dia niat basuh muka tu lah dia niat begitu. Saja aku mengambil wuduk, saja aku mengakak hadas, saja aku menunai fardu wuduk jikalau aku batal wuduk. Kalau aku tak batal wuduk, maka aku jadikan wuduk tajdid. Dia niat begitu. Maka niat tu sah. Walaupun tidak ada jazam di dalam niat sekalipun sah. Dia nak bandingnya begini. Nak bandingnya begini. Sah. Masalah kita orang yang bermukim tak musafir. Kita orang jadi maknanya gini. Masalah musafir tak musafir. Masalahnya kalau imam semayang itmam, semayang zuhur, semayang asar, semayang syak, itmam, makmum tak boleh qasar. Jadi maknanya kita nak qasar, mesti kita makmum boleh nak qasar, syaratnya imam kena qasar. Kalau imam tu itmam, tak boleh kita nak semayang qasar di belakang imam semayang itmam. Maka kita jadi makmum seorang, kita terlupa nak tanya dia, kau solat tamam ke kau solat qasar? Kita terlupa nak tanya dia. Dia pun tak ada bagi tahu kepada kita. Kata dia nak qasar tak qasar, tapi dia tu orang musafir macam kita jugalah. Dalam satu kapal dengan kita jugalah, satu grup sama kita jugalah, dia orang musafir sama kita juga, tapi dia ni selalunya dia tak suka qasar, dia suka semayam itmam. Hari tu dia jadi imam. Kita pun tak tanya dia nak qasar ke tak nak qasar, dia pun tak ada bagi tahu pada kita dia nak itmam ke tak nak qasar, dia tak bagi tahu, kita pun tak tanya. Maka kita nak qasar. Boleh kita niat tu, sajaku semayang fardu zuhur qasar kalau imam qasar. Kita niat begitu boleh. Maknanya sajaku semayang fardu zuhur yang akhir qasar kalau imam qasar. Kalau imam itmam, aku pun itmam. Kita niat begitu tu sah niat kita. Walaupun tidak ada jazam putus dalam niat sekalipun sah. Sebab apa tu? Apabila sah tu nanti tengoklah. Apabila imam tu tahiyat yang pertama, nanti tengok. Kalau dia beri salam, maknanya dia qasar, kita pun beri salam. Kalau lepas pada tahiyat yang pertama, dia bangun berdiri, naik rakaat yang ketiga, kita pun naik rakaat yang ketiga. Gitu. Tapi nak cerita katanya, dalam niat tu kata kalau tu pun ada setengah masalah tu boleh. Kalau imam sajaku semayang fardu zuhur qasar, kalau imam qasar, kita buat begitu. Maknanya kalau imam itmam, aku pun itmam. Sah ke tidak niat begitu? Sah. Maka niat wuduk pun kita kata sajaku mengakak hadas, jikalau aku batal wuduk. Kalau tidak batal wuduk, maka jadi wuduk tajdid. Kita niat begitu. Niat tu sah. Tapi kalau tak kata, jadi masalah kita syak di sini, hukum asalnya dia wuduk tak batal. Maka kalau niat biasa pun dah jadi. Sebab wuduk kita ni sekadar wuduk apa dia? Bukan wuduk kerana berhadas. Bukan wuduk kerana ihtiyat. Maka kita niat sajaku mengambil wuduk, sajaku mengakak hadas, sajaku menunai fardu wuduk, dah memadailah. Tak payah jikalau batal tak batal lah. Dapat pahala semata. Dan jikalau nyata ia berhadas, sah. Kalau dia nyata kata dia berhadas sekalipun, selepas pada dia ambil wuduk nyata kata dia berhadas, maka sah. Wuduk dia tu sah kan. Dengan sebab dia niat begitu. Dengan sebab dia niat katanya, sajaku mengambil wuduk, kalau aku batal wuduk, kalau tidak jadi wuduk tajdid.
Selepas pada ambil wuduk, dia cek balik, tengok. Dia periksa balik, dia cek balik, tengok. Sungguh dia batal wuduk. Maka teruslah solat. Tak payah ambil wuduk lain. Gitulah hukumnya. Intaha Rahman. Ini asal kataan daripada Syekh Ar-Rahman. Dan keluar dengan kata masuk. Dan keluar dengan kata keluar, masuk. Jadi awal-awal bahasan kitanya apa dia? Yang pertama, keluar. Nah, yang pertama awal-awal bahasan kitanya, awal-awal terjemah kitanya ialah keluar yang lain daripada mandi. Yani keluar sewaktu daripada kubul dan dubur. Yang membatalkan wuduk tu keluar benda. Tapi kalau masuk benda, keluar benda daripada kubul dan dubur. Itulah yang membatalkan wuduk. Dia cakap begitu kan awal-awal dulu. Keluar sewaktu daripada kubul dan dubur membatalkan wuduk. Tapi kalau masuk benda kepada kubul dan dubur, batal wuduk ke tidak? Begitu. Contohnya, tapi puasa tu batal lah. Masalah puasa tu batal lah. Contohnya, kita ada wuduk. Kita turun dalam sungai. Mandi dalam sungai, maka masuk air kepada jalan kencing. Masuk air kepada jalan kencing atau masuk air ke dalam dubur. Batal wuduk ke tidak? Situ nak tanya. Tapi puasa memanglah. Puasa memanglah batal. Maka dia masalah kitanya, dia kata dulunya, nak batal wuduk setengah daripada perkara yang membatal wuduk itu keluar. Keluar. Orang petani panggil tubik. Tengok. Dan keluar dengan kata keluar, maknanya tak masuk dalam kata keluar. Gitu. Tak masuk dalam kata keluar, masuk. Masuk ini, masuk suatu benda di dalam kubul atau dubur. Kata begitu. Masuk, yakni masuk suatu benda. Masuk suatu benda kepada di dalam kubul atau dubur. Kita mandi dalam sungai, masuk air, masuk oleh air kepada ikut jalan kencing. Batal wuduk ke tidak? Maka dia katanya hukumnya tiada binasa wuduk dengan dia dengan masuk. Tiada batal wuduk. Tiada binasa wuduk ni, tiada batal wuduk dengan dia dengan masuk. Tak batal. Masuk tu tak batal wuduk. Sebab yang batal tu apa dia? Keluar. Kalau masuk tak batal wuduk. Tapi kalau tak batal wuduk tapi nak solat boleh ke tidak? Begini. Contohnya, maaf contohnya kayu adalah misalan dia masuk kat jalan qada hajat besar. Kayu begini dia masuk dalam ikut jalan qada hajat besar. Maka batal wuduk ke tidak? Tak batal. Tapi hujung ni bersentuh dengan najis. Kita katanya, contohnya begini. Dia masuk separuh kat luar, masuk tak habis. Separuh hujung dia kat luar, ada separuh hujung tu kat luar, ni sebelah dalam. Sebelah dalam ni bersentuh dengan najis. Batal wuduk ke tidak? Tak batal wuduk. Tapi nak solat tak boleh. Nak solat tak boleh sebab ada menanggung benda yang bersentuh dengan najis. Tu nak solat tak boleh lah. Tapi kalau tanya batal wuduk ke tidak, tak batal wuduk sebab masuk benda kepada kubul dan dubur. Tapi puasa memanglah batal. Kalau puasa batal tapi wuduk tidak membatal. Tapi kalau masuk ni, kalau masuk, itu kita tengok
gini, kalau masuk tak habis. Ada sebelah bawah lagi. Ada sebelah bawah lagi, maka masuk tidak batal wuduk, tapi kita boleh nak solat ke tidak? Tak boleh sebab sebab apa? Sebab ada menanggung benda yang hujung dia sebelah atas ni bersentuh dengan najis, tidak sah solat. Tapi kalau masuk lepas, habis. Masuk gitu habis. Maka boleh nak solat sebab dia tidak ada di luar. Kemudian, kalau kita masuk begini, kalau kita memasukkan benda kepada dubur, contohnya ada nak perubat masalah, dia masuk tolak, tak batal wuduk, tarik sikit batal. Sebab jadi keluar. Apabila tarik keluar tu batal. Dia masuk tu tak keluar, tapi tarik keluar tu membatal sebab jadi hukum katanya keluar suatu benda daripada kubul dan dubur. Sebab tu dia katanya, maka jikalau dimasuk pada duburnya, dubur seorang, tepi kayu, yang ni hujung. Hujung gini lah. Hujung kayu tiada membinasa wuduknya. Tak batal lah sebab masuk. Hingga dikeluarkan dia. Sehingga kita tarik keluar tu, tu batal. Sebab masuk dalam hukum binasa. Hingga dikeluarkan dia, maka binasa wuduknya. Intaha kalam madabi. Jadi begini, kita masuk. Apabila masuk, tarik. Walaupun tarik tak lepas sekalipun, tarik sikit. Dah jadi hukum keluar. Batal wuduk. Hukumnya begitu. Jadi maknanya keluar batal wuduk, masuk tak membatal wuduk. Ini masalah wuduk, bukan masalah puasa. Sebab tu kita contohnya kalau dia mandi dalam air laut, dalam laut masalah. Apa tu ada terasa air laut masuk kat jalan kencing dia. Padahal dia tak ada wuduk. Tak mengapa. Jangan keluarlah. Kalau masuk dia keluar balik, maka membatalkan wuduk. Begitu. Intaha kalam madabi. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. Pada katanya mas'alatun, kata Bujairimi, jikalau didapatnya beberapa hadas seperti bersentuh dengan perempuan, kemudian menyentuh zakarnya, kemudian kencing. Allahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'dinuka ma qara'nahu wa ma qasnahu wa ma sami'nahu faraddid alaina wa aftah ila subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih, Bang. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.